Hai, saya Fiz Sarudin dan kembali anda bersegmen ulasan bersama Mans.my. Dan hari ini ada ulasan dan saya yakin ramai yang dah tanya. Tapi sebab PKP kami tertangguh-tangguh dan akhirnya hari ini ada ulasan untuk Samsung Galaxy S20. Di antara Trisakti dilancarkan oleh Samsung tahun ini, S20, S20 Plus dan S20 Ultra. S20 ialah peranti yang terkecil. Jadi persoalan yang mungkin ada di dada anda sekarang ialah, adakah dengan membeli peranti yang paling kecil dan harga yang paling rendah, anda tidak mendapat kesemua yang ada pada S20 Ultra? Adakah ini benar atau silap? Teruskan dalam ulasan ini untuk mendapatkan jawapan terus daripada kami di Amans. Jadi, marilah tonton. Seperti biasa, kita akan mulakan ulasan dengan spek. Saya tak nak cakap spek banyak sangat, jadi anda boleh lihat di skrin sekarang. Saya hanya akan sentuh beberapa fungsi atau beberapa spek yang berbeza di antara S20 dengan S20 Ultra. Pertama sekali, benda yang paling obvious, benda paling ketara pastinya terletak pada skrin. 6.9 berbanding 6.1 pada S20 biasa. Tetapi walaupun kecil, walaupun dijual pada harga lebih rendah, ianya masih lagi kuat HD+, masih lagi menyokong HDR10+, dan masih lagi ada mod 120Hz. Sama seperti abang besarnya, 120Hz ini hanya boleh diaktifkan pada resolusi Full HD Plus saja. Bila kuat HD Plus, turun balik kepada 60. Ada pro dan ada kontranya, sama seperti pada versi besar. Kontranya ialah bateri akan terguna dengan lebih pantas. Bateri jika ini 5000 mAh, pada S20 biasa hanya 4000. Jadi detrimentalnya 120Hz ini akan saya cakapkan lebih panjang lebar selepas ini. Tetapi harus anda tahu, sekali lagi masih lagi Fluid AMOLED, masih lagi dapat paparan warna dengan HDR semua cantik. Satu lagi perbezaan yang lagi sekali lebih ketara ialah tak adanya bonjol kamera gergasi. Saya banyak beri komen negatif tentang bonjol gergasi ini kerana ia menyebabkan peranti lebih berat pada bahagian atas dan jari kadang-kadang terpegang pada bahagian belakang sehingga sukar ambil gambar. Pada S20 tak ada masalah ini dan kerana bonjolnya lebih kecil, lebih manageable, saya tak ada lagi masalah untuk pegang dan membalancekan peranti ini dalam tangan saya sepanjang penggunaannya sekitar seminggu. Jadi dengan tak adanya bonjol yang besar, tak ada sistem periskop yang boleh memberikan zoom sehingga 100 kali, ini hanya limited kepada 50 kali saja dan hybrid zoom 5 kali saja. Sensor juga bukan 108 tapi hanya 64 dan dipadankan dengan satu lagi sensor tele-wide 12 dan 12 megapiksel. Kita akan cakap tentang design. Design sekali lagi, tak ada banyak kita boleh cakap tentang Samsung kerana kita tahu kalau dari segi kemasan, dari segi kecantikan, memang peranti Samsung terkenal dengan high quality. Kita ada kaca Gorilla Glass pada belakang, bingkai logam yang sangat selesa dipegang dan butang konfigurasinya kedua-duanya bahagian kanan. Jika anda ingat, banyak orang komen sebelum ini pada S10 dan juga pada Note 10 dia ubah ke bahagian kiri. Saya rasa kurang ergonomik. Kali ini dengan butang kedua-duanya pada bahagian kanan, ianya lebih mudah digunakan dan tak ada lagi masa memori kena fikir bila saya switch between peranti nak kena flip ke bahagian kiri atau bahagian kanan. Seterusnya masih lagi ada stereo. Stereo saya rasa adalah benda yang mungkin ada orang tak peduli, tapi orang yang audiophile macam saya, apabila ada peranti yang saya gunakan mostly untuk tonton video, audio stereo adalah penting dan harus saya katakan imbangan audio masih lagi tak di tahap yang saya suka, masih lagi kerana jika ada satu speaker ke depan, satu speaker pada bahagian sisi, speaker yang bahagian sisi akan tidak sekuat bahagian hadapan. Jadi agak mengecewakan. Tetapi harus saya katakan dengan adanya sokongan Dolby Atmos secara terbina, sekurang-kurangnya audio yang dihasilkan masih lagi lantang dan memuaskan. Tak terasa flat, tak rasa macam dengar pada speaker murah. Jadi dari segi audio, dari segi paparan, S20 memberikan kemampuan yang boleh dikatakan setanding dengan abang besarnya yang dijual pada harga yang jauh lebih tinggi. Sekarang kita akan sentuh pasal fotografi. Fotografi adalah benda yang saya rasa amat penting dan banyak orang sekarang, saya rasa banyak pengeluar terlalu bekerja sangat tentang megapiksel, tentang zoom, ultra zoom semuanya. Tapi bagi kebanyakan orang, soalan yang saya rasa dengar ialah, okey tak gambar? Dan saya harus katakan sebenarnya kalau anda lihat sampel-sampel gambar yang kita letak sekarang, sebenarnya kualiti gambar yang mampu diambil oleh S20 adalah lebih pada memuaskan. 12 megapiksel yang digunakan sebenarnya memadai. Jika anda lihat pada peranti Apple sendiri pun 12 adalah lebih memadai. Yang penting ialah processing. Dan processing ini adalah satu isu yang boleh dikatakan agak sensitif. Ada orang yang suka gambar yang banyak processing, ada orang yang suka gambar yang kurang processing. Saya terdiri dalam grup yang sangat suka processing kerana saya tak mahu pergi ke aplikasi lain
ubah dia punya level, ubah dia punya curve segalanya. Dan out of the box, point and shoot, saya tak ada benda negatif saya nak cakap. Jika ada benda negatif yang saya boleh cakapkan ialah kemampuan zoomnya mungkin tak sebaik pada S20 Ultra, bergantung pada anda. Saya rasa 5 time hybrid dah mencukupi. Sekali lagi bergantung pada anda. Tetapi rakaman video 8K 24 frame per second yang mampu disokong pada S20, saya rasa masih lagi gimmick. Kita dah terlalu biasa dengan 1080 60 sejak 2-3 tahun kebelakang ini, dan apabila kena kembali kepada frame rate yang rendah ketika mengambil video, terasa canggung, terasa tak smooth, nampak macam starter. Mungkin tak starter dari segi macam kalau tengok movie. Biasanya kalau tengok movie masih lagi kat wayang, masih lagi 24, anda tak ada problem. Tapi sekarang orang kata consumer dah terbiasa dengan 60, 8K walaupun 8K 24 masih lagi saya rasakan gimmick yang belum lagi sesuai untuk digunakan oleh semua. Dan saya tak terkejut bagi kebanyakan orang 1080p atau 4K 60 saja dah lebih daripada mencukupi, dan saya terdiri dari golongan ini. Performance macam mana saya nak cakap, dari segi gaming ya, gaming memang dia cakap kalau kita tengok pengiklanan dia boleh main ke semua game pada high frame rate, boleh sokong 120 segalanya, betul, tapi up to an extent. Umum diketahui pada Exynos 990 ini kemampuannya masih lagi tak dapat menandingi A13 Bionic ataupun apa yang ada disokong pada Snapdragon 865. Antara sebabnya, dan saya sedari setelah menggunakan S20, gunakan S20 Plus dan gunakan Oppo Find X2 Pro, ialah peranti yang gunakan Exynos 990 ini menjadi panas dengan lebih mudah. Tak perlu gaming lama pun, saya rasa dalam masa 5 ke 6 minit dah mula panas nak pegang, tak selesa, dan saya terpaksa cari tempat di mana tangan saya boleh meletakkan pada bahagian belakang ini dengan tak terasa nak terbakar. Malahan kalau ambil gambar pun, kalau kita banyak, saya mengaktifkan mode intelligent auto yang ada pada aplikasi kamera, ia akan memproses setiap gambar secara intelligent, peranti akan jadi panas. Jadi di Malaysia dengan cuaca yang panas, kalau anda gunakan di luar dengan lebih kurang dalam 10 ke 15 gambar anda ambil dah rasa panas, dan saya tak selesa dan mengecewakan. Jadi mungkin orang kata ini setanding dengan peranti gaming yang lain, tapi dengan sistem penunjukan yang not up to standard, saya rasa ianya tak saya recommendkan untuk gaming yang lama. Jika gaming lama, anda pasti akan realise yang dia akan jadi panas dan performance agak kurang memuaskan bagi pendapat saya. Bateri, okey, kita cakap tadi pasal detrimentalnya 120Hz terhadap sebuah peranti dengan 4000 mAh. Pada S20 Ultra saya katakan lebih dapat 7 ke 8 jam 120Hz dengan penggunaan yang sederhana. Pada peranti ini, jika kalau saya dapat SOT 5 jam dengan 120Hz, saya rasa dah macam bagus. Tapi ini bukanlah satu hayat penggunaan skrin yang memuaskan pada tahun 2020. Saya kurangkan kepada 60Hz guna FHD Plus 60Hz. Barulah bateri boleh saya katakan memuaskan kerana boleh bertahan sepanjang hari. Saya keluar pada office pukul 8, dalam pukul 9 ke 10 malam baru saya boleh charge balik. Jadi tak apa-apa bagus, masih lagi detrimental, dan ini mungkin sebab kenapa 120Hz ialah sesuatu yang saya secara peribadi rasakan masih lagi gimmick, kerana teknologi bateri dan sistem menjimatkan penggunaan tenaga masih lagi belum optimize untuk peranti generasi pertama gunakan 120Hz. Menyokong pengecasan 25 watt. Good enough, anda boleh mengecas peranti ini pada sifar ke 100 sekitar 65 minit. Good enough saya rasakan untuk 2020. Tetapi tak ada sokongan 45 watt seperti yang ada pada S20 Ultra. Baiklah, conclusionnya, adakah anda mendapat kurang jika dibandingkan dengan S20 Ultra? Saya rasakan jika anda tak peduli tentang zoom sehingga 100 kali, tak peduli tentang peranti yang kelihatan besar di dalam tangan, tak perlukan sebuah peranti yang untuk terlalu heavy gaming, S20 adalah memuaskan. Tapi ada satu masalah dengan S20 sekarang. Malah ada masalah dengan Samsung sendiri di Malaysia, di mana harga jualannya dengan ini yang paling mampu milik, RM3,599 untuk skrin 61 inci. Kita di zaman sekarang dengan ekonomi tak tentu hala sikit, dan orang sekarang tak selalu lakukan upgrading kerana harga dah semakin mahal. Jadi dengan pasaran sekarang dipenuhi dengan peranti yang ada 865, skrin yang lebih besar, RAM yang lebih besar, bukan 8 dengan 128 saja, dan mempunyai spesifikasi kamera yang lebih baik sebenarnya. Jadi RM3,599 ialah harga yang mungkin sedikit steep dan mungkin hanya menyasarkan mereka yang benar-benar mahukan sebuah peranti pada Samsung. Jadi saya secara peribadi merasakan ia masih lagi sebuah peranti yang baik, cuma harga yang kurang kompetitif membuatkannya sukar untuk saya recommend kepada semua orang.
Jadi, ini saya ulasan saya untuk hari ini. Jika anda mahukan lagi ulasan seperti ini di Aman, sila ikuti saluran kami di YouTube. Jumpa anda di ulasan seterusnya bersama saya, Fiz Harudin. Bye-bye.